Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Sarawak United, yang mana Terengganu menang 2-0 hasil jaringan dari Kepa Sherman dan juga Zu Ashraf. Walaupun bermain dengan 10 orang, tetapi Terengganu masih lagi menunjukkan corak permainan yang agak menarik, terutamanya di bahagian pertahanan, untuk memastikan yang mereka tidak dibolosi oleh pasukan Sarawak United. Tetapi untuk pasukan Sarawak United pula, mereka lebih bermain dengan mengharapkan kepada individual skill dan juga long ball yang tidak ke mana. Jadi boleh saya katakan pada perlawanan semalam, Terengganu berjaya untuk memanfaatkan percubaan yang mereka ada untuk menjaringkan gol, manakala Sarawak dan juga Terengganu, kedua-dua pasukan tidaklah banyak percubaan yang berbahaya ke arah gawang gol masing-masing. Disebabkan itulah hanya 2 gol sahaja yang dijaringkan pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu dahulu. Apakah faktor kemenangan mereka dan apa perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam? Yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu adalah tentang defense department mereka, iaitu back 4 pasukan Terengganu yang diketuai oleh Syahrul Nizam, Papa, lepas tu Azam Azmi dan juga Arif Fazilah, dan di second half Arif Fazilah digantikan dengan Hairi Hakim, yang mana back 4 pasukan Terengganu semalam telah memberikan satu persembahan yang menarik, terutamanya Syahrul Nizam, yang mana semalam beliau sangat vokal berada di bahagian back 4, yang mana beliau memberi arahan daripada segi interception dan blocking yang dilakukan oleh Syahrul Nizam, menunjukkan yang beliau punya corak permainan dan juga mutu permainan sudah meningkat sebagai seorang centre back, yang mana beliau berani untuk melakukan tackling, beliau berani untuk melakukan blocking dan juga interception untuk menyelamatkan kawasan kotak penalti pasukan Terengganu. Memang semalam Syahrul Nizam memang perform habislah di bahagian pertahanan. Dan untuk Azam Azmi dan juga Arif Fazilah serta Hairi Hakim yang berada di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, mereka berjaya untuk memastikan yang bahagian winger pasukan Sarawak United tidak mampu untuk bergerak dengan bebas hasil daripada man marking, hasil daripada pembacaan game yang menarik. Mereka pandai untuk tackle, mereka pandai untuk challenge ball dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan semalam defense department pasukan Terengganu memang sangat compact, berdisiplin, pembacaan game yang menarik, dan mereka menutup space supaya pemain-pemain Sarawak United tak ada ruang untuk melakukan percubaan ataupun cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti. Dan yang paling penting, mereka cepat untuk blok hantaran-hantaran lintang yang cuba dilakukan oleh pemain Sarawak United di bahagian sayap. Dan mereka juga bagus dari segi marking, dan juga mereka juga bagus dari segi 1-on-1 ataupun 2-on-1 marking pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang boleh dipujilah untuk pasukan Terengganu yang bermain dengan 10 orang pada perlawanan semalam di bahagian pertahanan. Yang kedua, apa yang boleh kita puji untuk barisan pasukan Terengganu pada perlawanan semalam adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Habib Harun, Manuel Art dan juga Zu Ashraf, yang mana ketiga-tiga player ini juga bermainkan satu corak permainan yang sangat penting di bahagian tengah, terutamanya Habib dan juga Manuel Art, yang mana mereka menunjukkan persefahaman yang baik. Mereka berjaya untuk build up dan juga dominan di bahagian tengah dengan beberapa gerakan yang counter attack ataupun gerakan menyerang ke arah pasukan Sarawak United dengan 1-2 passing yang sangat menarik. Dan bagaimana mereka open game ni kepada Faisal Halim, kepada Zu Ashraf dan sebagainya yang bermain, kepada Syafiq Ismail yang bermain di bahagian kiri. Jadi boleh saya katakan mereka punya movement di bahagian tengah tu agak teratur dan juga agak tersusun. Namun demikian, mereka sedikit susah lah sebab bermain dengan 10 orang, dan mereka juga kehilangan seorang striker, bukannya seorang pemain tengah ataupun defense, tetapi mereka kehilangan seorang striker tunggal, iaitu Kepa Sherman, dan mereka juga kehilangan seorang pemain tengah, iaitu Petrus Sitembi yang terpaksa dikeluarkan awal digantikan dengan Zu Ashraf. Maka untuk mereka melancarkan serangan yang lebih berbahaya dan juga menggerakkan serangan yang lebih berbahaya ke arah gawang pasukan Sarawak United, tak boleh nak terlalu banyak dan tak berapa nak menjadi, sebab mereka kehilangan seorang pemain di bahagian attacking dan
pemain tersebut adalah seorang striker. Jadi memang mau tak mau mereka boleh main open yang lawa di bahagian tengah dan open di bahagian winger dengan lawa untuk memberi bola kepada Faisal Halim atau Syafiq Ismail. Tetapi apabila nak masukkan bola ke dalam kotak penalti ataupun nak supply bola dalam kotak penalti, mereka dah tak ada player sebab mereka dah kehilangan seorang striker. Jadi menyebabkan mereka lebih memfokuskan untuk dominan dan juga kuasai bahagian tengah dan juga bertahan pada perlawanan semalam untuk memastikan yang mereka tidak dibolosi lah. Sebab sewaktu Kepa Sherman kena kad merah tu, mereka telah mendahului 1-0 hasil jaringan daripada Kepa Sherman juga. Jadi itu perkara kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya puji dan yang terakhir lah yang boleh saya puji tentang pasukan Terengganu adalah bagaimana mereka memanfaatkan dengan defensive line tinggi pasukan Sarawak dan memanfaatkan counter attack untuk menjaringkan gol yang pertama dan juga gol yang kedua. Yang mana hasil daripada gerakan tersebut, mereka berjaya untuk menewaskan offside trap untuk gol pertama Kepa Sherman, hasil hantaran daripada Petrus Setembi, dan gol yang kedua adalah hasil hantaran daripada Manuel Ott yang mana melakukan counter attack. Jadi benda tersebut boleh saya katakan Terengganu walaupun bermain dengan 10 orang, mereka berjaya untuk memanfaatkan sendiri kesilapan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh pasukan Sarawak United di bahagian pertahanan mereka untuk menjaringkan 2 gol mudah. Boleh saya katakan 2 gol yang dihasilkan tu adalah daripada corak dan juga hasil hantaran yang lebih kurang. Gol yang pertama dan juga gol kedua lebih kurang, cumanya situasi yang berbeza. Gol pertama build up dan juga hantaran daripada Petrus Setembi, tetapi still lagi hantaran dilakukan di belakang pertahanan dan Kepa berjaya untuk lepas offside trap. Dan gol yang kedua adalah hasil daripada counter attack yang mana Manuel Ott melakukan hantaran di belakang pertahanan dan Zul Ashraf ligan bola tersebut. Jadi itu perkara yang boleh kita pujilah untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Untuk kekurangan pasukan Terengganu pada perlawanan semalam, macam saya cakap tadi, apabila mereka kehilangan Kepa Sherman, mereka telah kehilangan seorang striker. Jadi banyak build up mereka hanya berpaksikan kepada winger iaitu Syafiq Ismail dan juga Faisal Halim, dan ada beberapa percubaan yang dilakukan Faisal Halim tetapi gagal lah, dan mereka seakan-akan bermain semalam tak ada seorang player yang boleh ganti tempat Kepa Sherman sebagai seorang striker tu. Sepatutnya kalau boleh mungkin Zul Ashraf ataupun Manuel Ott boleh bertindak untuk cover tempat Kepa Sherman sekiranya ketika mereka melakukan dan juga melancarkan serangan. Sebab memang nampak kosong, memang nampak empty lah di bahagian attacking force pasukan Terengganu, terutamanya di posisi nombor 9 tersebut selepas Kepa Sherman dikenakan kad merah. Jadi apabila menyerang, mereka seakan-akan tiada seorang striker, maka mereka hanya mengharapkan lebih kepada individual skill dan juga individual brilliance daripada pemain-pemain mereka di bahagian sayap. Sama ada Faisal Halim nak masuk kat in, masuk ke dalam dan sebagainya, mereka lebih mengharapkan kepada kelebihan individu. Jadi memang nampaklah mereka kekurangan seorang striker selepas Kepa kena kad merah. Nak buat macam mana? Dah kena kad merah, mau tak mau kena main jugalah. Dan tahniah sebab berjaya menang walaupun bermain dengan 10 orang. Kira kuatlah Terengganu bermain dengan 10 orang pada minit 34, still lagi boleh menang dan tak membawa pulang satu mata, sebaliknya membawa pulang 3 mata. Tahniah untuk coach dan juga staff-staff dan juga semua pemain pasukan Terengganu bermain dengan bagus pada perlawanan semalam untuk bertahan dan kadang-kadang melancarkan serangan. Itu untuk pasukan Terengganu. Untuk pasukan Sarawak United pula, apa yang boleh saya katakan pada perlawanan semalam antara kelemahan? Mereka gagal untuk memanfaatkan kekurangan seorang player di bahagian ataupun seorang player untuk pasukan Terengganu. Sebaliknya semalam mereka lebih bermain sebagai mengharapkan kepada individual skill ataupun kelebihan individual, advantage kepada individu lah. Yang mana kita boleh tengok memang Sarawak hanya serang berpaksikan kepada bahagian sayap kanan dan kiri, dan mereka akan cuba untuk melakukan crossing ataupun hantaran lintang ke dalam kotak penalti. Tetapi corak permainan tersebut telah berjaya dibaca dan dijaga oleh barisan pertahanan Terengganu dengan melakukan blocking awal sebelum hantaran dilakukan, dan pertahanan Terengganu berjaya untuk man marking dengan sangat baik. Mereka tutup ruang dan pemain-pemain sayap pasukan Sarawak ni tak boleh nak beat ataupun penetrate dan cuba masuk ke dalam kotak penalti pasukan Terengganu lah pada perlawanan semalam. Itu yang pertama kelemahan mereka. Corak permainan still sama dan mereka tak berani untuk ambil risiko dan juga tak berani untuk menggunakan kelebihan mereka yang ada, yang bermain dengan 11 orang di atas padang pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang boleh saya cakap, banyak lomba-lomba dan juga hantaran yang cuba dilakukan oleh pasukan Sarawak daripada bahagian tengah ataupun bahagian bawah
bawah, kebanyakannya supply ataupun bola yang dihantar tu kebanyakannya tidak kesampaian dan kebanyakannya melalui dan juga berjaya dibaca dengan mudah dan berjaya diintercept dengan mudah lah oleh barisan tengah ataupun barisan pertahanan Terengganu. So mereka perlu perbaiki lagi lah benda tu. Yang ketiga, kita boleh tengok lah bagaimana gol kedua terhasil apabila mereka dapat advantage free kick, tetapi apa yang mereka buat, mereka still lagi nak attack ke arah ataupun ke arah position yang compact dalam padang, yang mana bila mereka nampak Terengganu compact bahagian tengah, mereka nak attack bahagian tengah, padahal banyak ruang kosong yang mereka boleh guna untuk menyerang. Jadi untuk pasukan Sarawak, mungkin mereka boleh perbagaikan lagi variasi untuk menyerang pasukan lawan, terutamanya apabila pasukan lawan hanya bermain 10 orang di atas padang. Kalau tak, sayang, mereka ada advantage numbers of player, bilangan pemain di atas padang, tetapi mereka gagal untuk memanfaatkan perkara-perkara tersebut. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.